Masajidnya ada kan? Masajidnya kamera. Baik. Dah on dah ni? Dah. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab. Ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram as-sahabat izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairun hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk hari esok ataupun hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ya'uda fil kufri kama yukraha yuzafu ilan nar. Maksudnya salah satu tiga perkara, barang siapa yang terdapat tiga perkara ini dalam dirinya maka dia mendapatkan manisan iman. Pertama, bahawa adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu lebih ia kasihi, melebihi daripada kasih kepada selain daripada keduanya. Yang kedua, bahawa adalah dia mencintai seseorang itu tidak dia cinta melainkan hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid, setiausaha bendahari yang kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung pembahasan berkenaan dengan Dajjal itulah. Dajjal. Jadi malam ini kita lihat yang pertama, Dajjal mengepung Imam Mahdi.
dan tenteranya di Baitul Muqaddis. Setelah Dajjal gagal memasuki kota Madinah Al-Munawwarah dan kuasanya sudah mulai berkurangan, dia segera melarikan diri supaya kekurangannya tidak dapat dikesan oleh orang ramai. Supaya kekuasaannya tadi ataupun kelemahannya tadi tak dapat dikesan oleh orang ramai lah. Hari itu dah cerita bahawa kota Dajjal ni ada dua kota yang dia tak boleh masuk, iaitulah kota Madinah dan juga kota Mekah. Kemudian kalau dia nak masuk, akan ada malaikat menggunakan pedang dan akan cuba mengejar dia. Dan akhirnya dia melarikan dirilah. Jadi akibat dia tak dapat masuk kota Madinah, jadi kuasa dia mulai berkurangan daripada hari demi hari. Kemudian Dajjal cuba memberikan perhatian untuk mengepung tentera Imam Mahdi pula. Yang mana tentera Imam Mahdi ini ialah berpusat di Baitul Muqaddis. Jadi sebenarnya tuan-tuan, sebelum Dajjal ni turun ataupun ada, sebenarnya dia muncul Imam Mahdi dulu sepatutnya. Imam Mahdi dah muncul, barulah Dajjal pula muncul pula. Sepatutnya kita cerita Imam Mahdi dululah. Jadi tak perlulah kita cerita Imam Mahdi, kita bolehlah tengok kat mana-mana. Baik, kemudian seperti yang telah kita sebutkan bahawa sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Kemarau 3 tahun berturut-turut, macam yang telah pun diceritakan sebelum ni lah. Di mana kan kemarau itu berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanan-makanan habis rosak, binatang habis mati dan sebagainya. Tetapi bagi siapa yang bertuhankan kepada Dajjal, jadi mereka akan sentiasa dilimpahkan nikmat dan kesenangan, dan hujan sentiasa turun kepada mereka. Baik, kemudian jadi Dajjal datang membawa godaan ketika umat Islam berada di puncak kelaparan dan kefakiran. Oleh sebab itu tuan-tuan, dengan mudah sekali dia dapat menggoda orang yang lemah. Siapa yang lemah imannya memang sangat mudah digodalah. Maklumlah kelaparan, kemelaratan, kesusahan hidup, makanan pun susah nak dapat, binatang-binatang pun banyak yang mati. Jadi bagi orang yang imannya tidak kuat, maka sangat mudah terpengaruh kepada Dajjal lah. Baik, kemudian hampir seluruh dunia telah pun dijajah oleh Dajjal, dan kebanyakan penghuninya telah percaya kepada ketuhanan Dajjal. Jadi mereka telah menjadi pengikut yang setia kepadanya. Yang masih tinggal hanya 3 kawasan di dalam Mekah, Madinah dan juga Baitul Muqaddis. Semua ada satu lagi kawasan tuan-tuan yang sukar juga untuk ditebusi oleh Dajjal ini, iaitu Baitul Muqaddis. Kerana Baitul Muqaddis ini tuan-tuan diselapatnya Imam Mahdi bersama dengan bala tentera Imam Mahdi. Dan nanti kalau turun Nabi Isa pun join juga dengan Imam Mahdi dengan bala tentera dia untuk menghapuskan ataupun mengusir Dajjal. Baik. Kemudian Mekah dan Madinah tuan-tuan pasti tak dapat dimasuki oleh Dajjal kerana kedua kawasan ini dijaga oleh malaikat yang sentiasa menjaga. Yang tinggal ialah Baitul Muqaddis yang merupakan benteng kekuatan Imam Mahdi bersama dengan bala tentera dia. Jadi pasal Dajjal tuan-tuan bersama dengan bala tenteranya menumpukan perhatian untuk mengepung Baitul Muqaddis dan nak mematahkan kekuatan tentera Imam Mahdi yang merupakan kekuatan terakhir yang dimiliki umat Islam pada masa itu. Akan tetapi tuan-tuan, tentera Imam Mahdi mereka pun dialah takkan nak menyalah pada Dajjal. Jadi mereka pun orang kata berperanglah habis-habisan dengan Dajjal dan juga bala tentera Dajjal. Bala tentera Dajjal ni kebanyakan daripada Yahudi lah. Kerana Yahudi ni memang ramai yang mengikut Dajjal tadi. Baik, kemudian Dajjal juga mengepung Baitul Muqaddis sehingga tentera Imam Mahdi kehabisan bekalan makanan. Ini juga disebabkan oleh 3 tahun berturut-turut kemarau yang menyebabkan tuan-tuan kekurangan makanan dan juga keperluan hidup.
Baik, syukurlah umat Islam ketika itu boleh menjadi kenyang dengan bertasbih dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan sebelum ni kan, apakah makanan kepada orang Islam ketika dalam keadaan kemarau begitu? Jadi ada sahabat tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah makanan orang Islam masa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi makanan mereka ialah tahlil, takbir, takdis, takbir dan sebagainya. Itulah makanan mereka. Kerana makanan dari segi bentuk material memang tak ada lah. Susah nak dapat makanan material. Dan banyak juga orang kata terjadinya pergaduhan, perbalahan dan sebagainya. Maklumlah makanan tak ada. Kalau zaman kita ni, kalau zaman inflasi lah, tengoklah macam mana. Di negara-negara yang orang kata kebuluran, Afrika, tidak ada makanan. Apa yang terjadi pada negara mereka? Perang kan? Perang tak habis-habis, bergaduh tak habis-habis, curi sana, curi sini dan sebagainya. Itulah yang berlaku, tuan-tuan. Baik, kemudian kita lihat pula tentang Nabi Isa. Okey. Jadi ketika tentang Imam Mahdi dalam kemuncak kepungan Dajjal tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan kepada Imam Mahdi dan juga bala tenteranya dan juga umat Islam, iaitulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya apa, tuan-tuan? Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan bahawa Nabi Isa itu telah pun diangkat Allah Ta'ala sebelumnya ke langit oleh Allah, supaya beliau selamat daripada kepungan orang Yahudi yang nak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kan cerita dalam Quran tu berkenaan Nabi Isa. Orang Yahudi menyangka bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa, tapi sebenarnya mereka tidak membunuh Nabi Isa pun. Mereka bunuh itulah orang yang diserupakan oleh Allah dengan rupa Nabi Isa. Dengan rupa Nabi Isa, tetapi bukan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa telah pun diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian orang Yahudi marah kepada Nabi Isa kerana beliau banyak menegur penyelewengan orang Yahudi yang telah mengubah kitab Taurat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa, tuan-tuan, orang Yahudi nak bunuh Nabi Isa? Kerana Nabi Isa ni ialah salah satu daripada kata mengajak mereka bertauhid kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, Nabi Isa juga orang kata dikurniakan mukjizat oleh Allah, kan? Boleh menghidupkan orang mati. Kemudian banyak lagi lah kelebihan-kelebihan lain, kelebihan yang ada pada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga orang kata bongkar rahsia orang Yahudi ni, yang mana orang Yahudi ni suka mengubah ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Taurat. Ayat yang terdapat dalam kitab Taurat jadi diubah. Jadi apa yang mereka buat tadi diketahui oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa menegur sikap dan juga perangai mereka supaya jangan mengubah akan isi kitab Taurat tersebut. Jadi disebabkan teguran tadi, jadi mereka pun marah pada Nabi Isa. Lalu mereka mengejar Nabi Isa dan nak membunuhnya. Allah SWT menyerupakan dengan seseorang dengan Nabi Isa, dan akhirnya Nabi Isa, yang konon Nabi Isa lah, telah pun disalib pada palang, kan? Disalib pada palang itulah. Baik. Kemudian selain itu juga mereka menuduh Nabi Isa ini anak haram ataupun anak luar nikah yang lahir daripada hasil perzinaan Siti Maryam dengan seorang lelaki Bani Israel. Jadi mereka mendakwa begitu. Sedangkan Siti Maryam ada seorang perempuan yang afifah, perempuan yang terpelihara. Terpelihara dia punya maruah dirinya. Tapi nak tadikan berlaku begitu, tuan-tuan, dah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Siti Maryam hamil dalam keadaan dia tidak ada suami. Jadi bila tak ada suami, sudah tentu timbullah orang kata fitnah lah, macam tu. Jadi mustahillah seseorang, tuan-tuan, mengandung tanpa ada seorang lelaki menghamilkan dia. Mestilah ada, kan? Kalau ikut logik akal dia, kan, mesti ada seseorang menyebabkan dia hamil. Tetapi tidak begitu. Allah Ta'ala telah
memerintahkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam untuk meniupkan ruh, kan, ataupun meniupkan ruh, maka hamillah Nabi Siti Maryam dalam keadaan dia tidak ada suami, kan. Dan akhirnya melahirkan dia pada Baitul Maqdis, macam tu. Setelah dia melahirkan anak, maka dia bawa kepada orang kampung, kan. Jadi orang kampung menuduh dia seorang perempuan yang penzina. Maka Siti Maryam kata, aku bukan seorang penzina. Ini adalah anak yang telah Pun anugerahkan pada diri aku. Baik, kemudian sudah tentu tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam tidak benar, kerana Nabi Isa lahir daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemarahan mereka terhadap teguran yang dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam semata-mata kerana kesombongan mereka dan rasa iri hati terhadap beberapa mukjizat yang dianugerahkan Allah Taala kepada Nabi Isa. Okey, ada beberapa mukjizat, kan, antaranya menghidupkan orang mati, kan. Kemudian burung, kalau orang buta, kan, orang buta dia boleh menyembuhkan penyakit buta, penyakit sopak. Orang kena penyakit sopak, dia boleh pulihkan daripada penyakit sopak tersebutlah. Kalau orang buta memang lahir buta. Jadi Nabi Isa boleh menyembuhkan semua tadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian begitulah tentang dengan golongan Yahudi yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah yang diizinkan Allah Taala tinggal beberapa waktu di atas muka bumi ini. Lalu apabila sampai waktunya, Allah Taala mengangkat semula anaknya ke langit. Jadi orang Kristian pula tuan-tuan mendakwa bahawa, kan, Nabi Isa itu merupakan anak Allah. Okey. Itu sebabnya ada di kalangan Yahudi ini pahaman mereka, kan, mereka mendakwa bahawa Nabi Isa ini salah satu daripada 3 Tuhan. Tuhan Isa, Tuhan Allah dan juga Tuhan Maryam. Ada pula mendakwa bahawa Nabi Isa ini ialah anak kepada Tuhan ataupun anak Allah Taala. Ada pula mendakwa bahawa Nabi Isa ialah Allah, Allah ialah Nabi Isa. Isa ialah Allah, Allah ialah Isa. Ini antara 3 pecahan yang ada kepada orang Yahudi ataupun Nasrani. Baik, kemudian hakikat yang sebenarnya tuan-tuan, hanyalah umat Islam yang menyatakan bahawa kelahiran Nabi Isa adalah daripada kesan tiupan malaikat Jibril terhadap Nabi Siti Maryam, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya yang kemudian dikepung oleh Yahudi. Dan setelah beliau diserupakan dengan salah seorang pada mereka, maka itulah akhirnya dia disalib. Disalib. Jadi mereka menyangka yang mereka salib itu Nabi Isa, tapi sebenarnya bukan. Itulah seseorang yang telah pun diserupakan dengan Nabi Isa. Baik, kemudian jadi Nabi Isa belum mati, dan beliau nanti akan turun semula ke muka bumi untuk membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Kemudian akhirnya Nabi Isa tuan-tuan turun daripada langit dengan diapit oleh 2 malaikat, dan beliau akan turun bersebelahan dengan Mentara Putih di sebelah timur Damaskus ataupun Syria, seperti disebut dalam satu hadis Nabi SAW, iz ba'asallahu masih ibn Maryam iz ba'asallahu masiha ibn Maryam fayanzilu innal manarati bayda syarqi Dimashq baina mahru zataini wati'an kafaihi ala ajnihati malakaini istata'a ra'sahu qatara wa iza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kalu'lu. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan mengirim Nabi Isa alaihissalam. Beliau turun bersebelahan dengan Menara Putih sebelah timur Damaskus ataupun di Syria, dengan memakai pakaian yang dicelup dengan celupan kuning. Tuan-tuan. Dia memakai pakaian yang dicelup dengan celupan kuning. Beliau meletakkan kedua-dua tapak tangannya di atas sayap-sayap malaikat. Apabila beliau menundukkan kepalanya,
seakan-akan ada air yang jatuh daripada kepalanya, seperti gugurnya mutiara-mutiara putih. Seperti gugurnya mutiara-mutiara putih daripada kepala dia. Kaluk-luk. Izrafa'hu tahaddara minhu jumanun kaluk-luk. Seakan-akan ada air yang jatuh daripada kepalanya, seperti gugurnya butiran-butiran putih laksana mutiara. Masya-Allah tuan-tuan. Itulah kata tahap keadaan apabila Nabi Isa itu turun di Menara Putih di Dimashq ataupun di Damsyik. Ada pula riwayat mengatakan bahawa Nabi Isa turun di Baitul Muqaddis. Ya, ada pendapat yang lain lah. Tapi pendapat yang kuat bahawa Nabi Isa itu turun di Syria, di timur Damsyik. Imam Al-Bazanji telah menghimpunkan kedua-dua riwayat ini dengan menyebutkan bahawa permulaan turun Nabi Isa adalah di Damaskus. Setelah zuhur, kemudian beliau pergi ke Baitul Muqaddis dan menemui Imam Mahdi di sana ketika sedang solat subuh pada pagi hari yang kedua. Jadi Al-Bazanji dia menggabungkan dua kaul lah, dua pendapat tadi. Kan ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahawa Nabi Isa itu turun di Syria. Pendapat kedua menyatakan bahawa Nabi Isa ini turun di Baitul Muqaddis. Jadi Al-Bazanji dia menggabungkan dua lah. Pertama, maksud turun di Damaskus itu adalah setelah zuhur. Kemudian bila habis zuhur, maka Nabi Isa pun pergi ke Baitul Muqaddis di Palestin dan menemui Imam Mahdi di sana dan bergabung dengan Mahdi untuk melawan Dajjal, tuan-tuan. Faham kan? Baik, kemudian pada waktu sahur, tuan-tuan, tentu Imam Mahdi mendengar satu suruhan suci daripada langit yang menyatakan bahawa telah tiba pertolongan Allah Ta'ala untuk kamu. Seruan ini jelas dapat didengari, tuan-tuan, oleh sekalian tentera Imam Mahdi. Sehingga apabila masuk waktu subuh dan setelah selesai azan, salat sunat dan iqamat, Imam Mahdi pun maju ke depan untuk menjadi imam. Pada subuh tadi, subuh yang kedua lah setelah daripada turunnya Nabi Isa AS. Kemudian apabila Nabi Mahdi ni nak bertakbir saja kan untuk menjadi imam solat subuh pada masa itu, tiba-tiba tuan-tuan terdengar satu suara menyatakan bahawa Nabi Isa telah pun sampai, dia kata. Nabi Isa telah pun sampai. Dan dia kata kepada Nabi Isa, silalah maju ke depan wahai Isa ataupun ruh Allah Subhanahu wa taala azza wajal. Ini gelaran kepada Nabi Isa alaihi salam. Dah sampai, okey, maju ke depan. Sama juga seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra' dan Mi'raj kan? Isra' dan Mi'raj kan, bila sampai ke Baitul Muqaddis, Nabi telah pun diminta untuk menjadi imam kepada para nabi-nabi yang lain. Nabi lain pun ada kumpul sekali. Okay? Itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini bukan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini peristiwa ketika turunnya Nabi Isa AS. Baik. Kemudian apabila Imam Mahdi mendengar perkataan tadi, dengan segera mundur ke belakang untuk mempersilakan Nabi Isa pergi ke depan untuk jadi imam. Masya-Allah. Lalu Nabi Isa AS meletakkan tangannya ke bahu Imam Mahdi sambil berkata, teruskanlah menjadi imam kerana solat ini telah diqamatkan supaya engkau menjadi imam. Lalu Imam Mahdi pun naiklah jadi imam. Lalu Imam Mahdi pun naik imam. Itulah sifat, kata sifat zuhud lah yang ada pada Nabi Isa AS. Kalau nak kirakan dia Nabi kan, dia Nabi. Sedangkan Imam Mahdi bukan Nabi. Siapa yang lebih aula sepatutnya jadi imam? Nabi Isa lah. Nabi Isa lah sepatutnya lebih aula jadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Dia kata suruh Imam Mahdi lah naik jadi imam. Maklumlah masa tu dah diqamatkan. Dah qamat, jadi kata Imam Mahdi dia menolak. Okey. Maka Nabi Isa pun tak nak, dia pun tak nak, maka Imam Mahdi pun naik. Masya-Allah. Faham tak? Baik, kemudian Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim as-subha izna nazala alaihi Isa ibn Maryam as-subha.
faraja'a zalika al-imam yankusu yamshi al-qahqari lituqaddima Isa yusalli fayadahu Isa alaihi salam yadahu fi katifaihi summa yaqulu lahu qaddim fasalli fa innaha laka ukimat fa yusalli bihim imamuhum. Ada riwayat daripada Ibnu Majah dan juga Abu Daud. Maksudnya tuan-tuan, bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimul subha. Tak kala Imam Mahdi telah maju ke depan untuk menjadi imam pada solat subuh tuan-tuan, tiba-tiba turunlah Nabi Isa AS. Nabi Isa pun sampai. Lalu Imam Mahdi cuba undur ke belakang. Imam Mahdi pun cuba turun undur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi Isa menjadi imam. Maka Nabi Isa AS meletakkan tangannya di atas bahu Nabi Imam Mahdi sambil berkata, teruskanlah. Fa yada'u Isa alaihissalam yadahu ala katifaihi. Maka meletakkan Nabi Isa tadi akan tangannya di atas bahu Imam Mahdi. Summa yaqulu lahu, kemudian dia berkata, qaddim fasalli. Qaddim mana? Ke depanlah. Qaddim ke depan. Fasalli, dan sembahyanglah. Fa innaha laka ukimat. Maka sesungguhnya bagi engkau tu telah pun dikamatkan. Mana untuk solat dah kamat. Fa yusalli bihim imamuhum. Maka Imam Mahdi pun meneruskan solat tadi sehingga sempurna. So dia jadi imam lah, sedangkan Nabi Isa berada di belakang. InsyaAllah tuan-tuan. Ini yang menyatakan kepada kita tentang sifat, orang kata tawaduk yang ada kepada Nabi Isa AS. Baik, kemudian setelah solat subuh tuan-tuan, berlakulah penyerahan kuasa antara Imam Mahdi dengan Nabi Isa, seperti apa yang disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Al-Mukhtasar, Qaulul Mukhsar, halaman 52. Hashimiyun yarfa'u khilafata ila Isa bin Maryam. Hashimiyun yarfa'u khilafah ila Isa bin Maryam. Antara sifat Imam Mahdi ialah beliau seorang Hashimi, keturunan Bani Hashim, yang menyerahkan kuasa khalifah kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Okey. Kemudian Nabi Isa ini gelarannya ialah Al-Masih. Kan? Kemudian Dajjal pun Al-Masih juga. Al-Masih Dajjal. Kemudian Nabi Isa pun Al-Masih juga. Al-Masih. Tapi maknanya ada dua lah. Berbeza makna yang ada pada Al-Masih yang pada Nabi Isa, berbeza dengan makna yang ada pada Al-Masih pada Dajjal. Al-Masih yang ada pada Nabi Isa bermaknanya suatu benda yang baik, yang bagus. Sedangkan yang ada pada Dajjal ialah satu benda yang tidak elok. Walaupun makna kalimat benda yang sama, kalimat sama, tetapi berbeza maknalah. Itu biasalah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kadang berlaku itu. Kalimat sama tapi makna lain. Kadang makna sama tetapi kalimat lain-lain. Okey? Kalimat sama tapi maknanya lain-lain. Boleh kita terjemahkan dengan pelbagai makna. Contohnya ainun. Ainun boleh kita terjemahkan dengan mata. Ainun boleh terjemahkan dengan mata. Ainun juga boleh kita terjemahkan dengan mata air. Ainun juga boleh kita terjemahkan dengan matahari. Ainun juga boleh kita terjemahkan dengan air, mata-mata gelap. Mata-mata gelap, ainun. Dan juga ainun boleh kita terjemahkan dengan ain. Ain ataupun diri. Diri. Contohnya al-wujud ainul mawjud. Al-wujud ainul mawjud ataupun al-wujud ghairu ainul mawjud, ghairul mawjud. Wujud ialah in kepada in ataupun diri kepada mawjud. Wujud adalah diri kepada Allah Taala. Kan wujud adalah salah satu daripada sifat Allah. Jadi maknanya ainun pun boleh kita terjemahkan dengan makna nafsu, dirilah. Bukan mana nafsu tu nafsu yang nafsu mutmainnah ke, nafsu lawamah ke, bukan nafsu itu. Nafsu yang bukan mana nafsu keinginan itu, tetapi nafsu ni makna diri, nafsahu. Contohnya, telah datanglah oleh Zaid dirinya. Ja'a Zaidun
nafsahu, telah datanglah oleh Zaid dirinya Zaid. Telah datanglah oleh Zaid dirinya Zaid. Siapa yang datang? Diri Zaid itu telah datang. Jadi boleh terjemahkan dengan mana ainun bermakna diri. So mana satu kalimat kita boleh terjemahkan dengan pelbagai makna. Tengoklah kepada suasana dan tempat tersebut. Baik, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa mengajak tentera Imam Mahdi untuk menyerang Dajjal, apabila Dajjal tuan-tuan melihat Nabi Isa, apabila Dajjal melihat Isa, maka hilanglah segala kekuatan dan juga kesaktiannya, masya-Allah. Dajjal ni tuan-tuan dia tak boleh lihat Nabi Isa. Dia macam ada satu kuasa lah yang melemahkan batang tubuh dia. Bila nampak Nabi Isa, dia dah mula menggelabah. Kan ada separuh macam tu kan. Bila nampak je mak dah mula dah kocut. Bila tak ada mak kan main kan berlagak betul kan. Bila nampak guru besar cuma takut. Bila guru besar tak ada, wah kan main lagi. Dia cakap guru besar tak betul lah, apalah macam-macam lah. Pengetua tak betul kan. Tapi bila terpacul pengetua depan mata langsung senyap, tak cakap apa kan. Jadi itu juga dengan Dajjal. Dajjal ni bila nampak Nabi Isa, dia dah mula melemah. Baik, Nabi SAW pernah bersabda, zaba kama yazubul milhu fil ma'i. Zaba kama yazubul milhu minal fil ma'i. Luluhlah ataupun larutlah Dajjal seperti luluhnya garam di dalam air. Larutnya Dajjal seperti larutnya garam dalam air bila nampak Nabi Isa alaihissalam. Dia takut sangat dan dia memang tahu pun yang akan bunuh dia Nabi Isa. Dajjal pun pandai juga, dia tahu juga kan siapa yang nak bunuh dia. Baik, kemudian tuan-tuan, maksud hilangnya segala kekuatan dan kehebatan kerana Dajjal sendiri tahu bahawa Nabi Isa akan membunuhnya. Di dalam kitab Al-Isya'ah, Imam Al-Bazanji ada menyebutkan bahawa Dajjal walaupun dia telah mengetahui bahawa dia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS, dia pun sempat membuat helah. Dia sempat buat helah dan cuba menipu Nabi Isa AS. Dia cuba buat kelakuan baik. Dia buat kelakuan baik dan perangai baiklah. Tapi Nabi Isa tahu, kau ni pemohong, kau ni pemongak, kau ni penipu. Macam tu. Tapi dia cubalah kata mengelirukan Nabi Isa. Apa yang dia buat tuan-tuan oleh Dajjal? Ketika setelah berlalu kurang 3 jam daripada terbit matahari, Dajjal tiba-tiba berkata, aqimus solah. Aqimus solah. Dia kata pada bala tenteranya, aqimus solah, dirikan semayang. Dirikan semayang. Dia kata pada bala tentera dia. Ataupun dia kata qomat. Dia kata qomat, jom kita dirikan semayang. Maksudnya ayuh cepat qomat untuk solat berjemaah bersama-sama dengan Nabi Isa. Lalu Dajjal berkata pada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, telah dikomatkan untuk kita solat semayang berjemaah bersama-sama. Macam itulah cara dia. Dia cubalah, orang kata dia cuba menipulah. Cuba menipu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tahu, kau jangan nak, orang kata nak tipu dia pula. Gitu. Kemudian dengan perkataan Dajjal tuan-tuan, seakan-akan menunjukkan iltizamnya, mana keteguhan pendiriannya untuk ibadat solat, supaya Nabi Isa menyangka bahawa dia bukan Dajjal yang dicari oleh Nabi Isa tadi. Sebenarnya ini merupakan satu helah je. Satu helah. Ini nak menunjukkan kepada kebodohan Dajjal itu sendiri. Kenapa tuan-tuan kata bodoh? Kerana waktu tu waktu apa? 3 jam selepas terbit matahari. Waktu duha kan? Waktu duha. Apa nak solat berjemaah? Waktu duha. Kemudian disuruh pula qomat pula. Qomat apa? Kalau sembahyang duha tu bolehlah, tak perlu nak qomat-qomat. Ini dia kata aqimus solah, dia kata dirikan sembahyang ataupun qomat. Qomatlah. Kenapa kita nak sembahyang ni sama dengan Nabi Isa ni? Kita kan Islam semua ni, kita kan semua golongan berbaik. Dia nak cuba nak tipulah Nabi Isa. Masya-Allah tuan-tuan.
Jadi sebenarnya ni nak tunjukkan kepada kita tentang kebodohan Dajjal itu sendiri. Solat yang dikerjakan oleh Dajjal pada ketika itu sedangkan sudah berlalu 3 jam daripada terbit matahari, lebih kurang pukul 9 pagi. Ini menunjukkan bahawa Dajjal itu sendiri tak mengetahui waktu solat fardu dalam Islam. Dajjal sendiri pun tak tahu waktu solat bila. Pukul 9 pagi sembahyang apa? Sembahyang duha lah. Sembahyang tu duha. Bagi orang yang selalu sembahyang duha, sama ada kita sembahyang 2 rakaat ke, sembahyang 4 rakaat ke, ataupun kita sembahyang 6 rakaat ataupun 8 ataupun 12 lah. Sebanyak-banyaknya 12 rakaat lah bagi siapa yang selalu melazimi akan sembahyang sunat duha. Baik, kemudian Nabi Isa telah mengenali Dajjal mengikut sifat-sifatnya yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan, beliau tidak dapat ditipu oleh Dajjal. Dan beliau tak ragu-ragu menjawab ucapan Dajjal tadi. Apa kata Dajjal? Apa kata Nabi Isa pada Dajjal? Dia kata, "Ya adu Allah. Ya adu Allah, wahai musuh Allah. Za'amta annaka rabbul alamin. Faliman tusalli? Inna li fika darbatan antasbiqani biha. Inna li fika darbatan lan tasbiqani biha." Apa maksudnya tuan-tuan? Ya adu Allah, wahai musuh Allah, kata Nabi Isa. Za'amta, kamu mendakwa, annaka rabbul alamin, kamu ni Tuhan sekalian alam. Kau dakwa kau ni Tuhan, kau ni hebat. Baliman tusalli, maka kepada siapa engkau sembahyang? Kepada siapa kau sembahyang ni? Kau kata engkau Tuhan. Kalau kau kata engkau dah Tuhan, kenapa kau nak sembahyang kepada Tuhan yang lain? Nampak? Semana ada Tuhan yang lain yang lebih hebat daripada engkau. Inna li fika darbatan lan tasbiqani biha. Sesungguhnya bagi aku, dia kata, bahawa aku akan membunuh engkau dengan satu tikaman yang tak mungkin engkau terlepas daripadanya dan tak mungkin engkau terlebih dahulu membunuhku. Dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan kepadaku supaya aku bunuh engkau dengan sekali tikaman yang tak mungkin engkau terlepas daripadanya dan tak mungkin engkau terlebih dahulu membunuh aku, tuan-tuan. Masya Allah. Kemudian ketika itu tuan-tuan, Dajjal cuba melarikan diri. Namun usaha Dajjal tadi sia-sia lah. Dia ditikam oleh Nabi Isa AS dengan sebilah lembing yang tajam yang dibawa turun daripada langit. Rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi membekalkan Nabi Isa ini satu lembing yang tajam yang dibawa turun daripada langit. Lembing itu bila dibaling kepada Dajjal, maka kenalah kepada hulu hati Dajjal, hulu hati dia, yang menyebabkan dia terus tersungkur mati. Masya Allah. Seandainya Nabi Isa tidak membunuhnya dengan lembing itu, Dajjal juga pasti akan mati. Kenapa? Kerana dia takut melihat Nabi Isa. Dajjal ni tuan-tuan, dia nampak Nabi Isa. Bila dia nampak Nabi Isa, kan, dia akan jadi lemah. Dia tak boleh nampak Nabi Isa. Nampak Nabi Isa, dia akan lemah. Okey? Dia macam ada satu kuasa lah yang ada pada Nabi Isa tu menyebabkan dia lemah. Faham kan? Bila kena kuasa tu, lemah dia. Macam Superman lah kan. Tahu tak cerita Superman? Superman tu ada apa kelemahan dia, tuan-tuan? Tahu tak kelemahan Superman? Kan ada batu yang berwarna hijau tu. Batu warna hijau tu kan, batu apa benda tu nama dia? Kalau batu tu kaca yang warna hijau tu, kalau kena pada badan dia ataupun kena pada dia, dia akan jadi lemah. Cerita Superman. Jaya tak jaya? Saya tak tahu dah jaya tak jaya. Kan? Kan? Cerita kan? Superman tu boleh terbang lah kan? Dia terbang lah. Itu orang putih punya cerita. Tapi nak pada kita tu adalah kelemahan Superman tu. Bila kena besi tu kan, kena dia punya kaca tu warna hijau tu, yang konon daripada angkasa lah. Kalau kena pada batang tubuh dia akan jadi lemah lah. Hilanglah dia punya apilah kuasa-kuasa semua. Jadilah. Siapa ada tengok lah si Superman? Saya tak tengok, orang cakap. Betul? Okey, sikit lagi tuan-tuan.
Kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal di suatu tempat yang bernama Babulut. Babulut ialah satu tempat berhampiran dengan Baitul Muqaddis. Setelah berlalu 3 jam daripada terbit matahari, pada hari kedua beliau turun dari langit. Apabila Dajjal telah mati, maka Nabi Isa meneruskan jihadnya dengan dibantu oleh Imam Mahdi dengan bala tenteranya. Kemudian Nabi Isa akan membunuh tentera-tentera yang setia kepada Dajjal. Jadi bila Dajjal dah mati dah Dajjal? Dah kan? Dajjal dah matilah. Dah kena lembing tadi. Dah kena lembing. Kalau tak kena lembing pun memang dia akan mati jugalah. Kerana dia lemah, batang tubuhnya melihat Nabi Isa alaihissalam. Jadi bila Dajjal telah mati, tuan-tuan, maka Nabi Isa dan juga Imam Mahdi menguruskan usaha mereka untuk memburu pula tentera-tentera Dajjal, iaitulah terdiri daripada orang Yahudi. Terdapat 70,000 orang Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain. Mereka ni pro kepada Dajjal dan penyokong kuat pada Dajjal. Mereka akan dibunuh oleh Nabi SAW di kawasan Baitul Muqaddis, sehingga tidak tinggal seorang pun di kalangan mereka kecuali akan dibunuh oleh Nabi Isa dan juga bala tenteranya. Sehinggalah hadir kalangan mereka tadi akan menyembunyilah di sebalik pokok, di sebalik batu, kan? Boleh pokok, boleh batu, boleh orang kata bangunan-bangunan dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimin al-yahud hatta yahtabi'a al-yahudi min wara'il hajar was-sajarah wara'al hajar was-sajarah fa yaqulul hajar was-sajarah ya muslim haza yahudiyun khalfi ta'al faqtulhu illa gharqat fa innaha min sajaratil yahud. Rawahul Muslim. Kan Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang muslim akan membunuh orang Yahudi. Orang muslim akan membunuh orang Yahudi. Hatta yahtabi al-yahud min wara'il hajar. Sehinggalah orang Yahudi tadi lari, bertepiaran lari, bersembunyi di belakang batu ataupun di belakang pokok. Mereka sembunyi di belakang batu ataupun belakang pokok. Bila mereka bersembunyi di belakang batu, di belakang pokok, kan pokok dan batu akan bercakap. Pokok dan batu akan bercakap. Dia kata, ya muslim, haza yahudiyun khalfi ta'al faqtulhu. Wahai orang muslim, datanglah kemari, di sini belakang saya ni ada orang Yahudi. Orang muslim datang, dia kata datang. Kan belakang aku ni ada orang Yahudi bersembunyi. Datang bunuh dia. Sampai kan orang kata pokok pun batu pun boleh bercakap, insya-Allah. Nak beritahu di mana orang Yahudi ada bersembunyi masa tu. Tu dah tanda-tanda dah hampir kiamat dah tu. Masya-Allah. Ta'al faqtulhu. Datanglah kemari, maka naklah kamu bunuhkan dia. Illa gharqat, kecuali pokok gharqat. Gharqat ini adalah semacam pokok yang berduri. Fa innahu min sajari al-yahud. Maka sesungguhnya pokok gharqat itu ialah pokok Yahudi. Kerana sesungguhnya pokok gharqat itu ialah pokok Yahudi. Jadi pokok gharqat tu dia tak akan bercakap lah. Tidak sebagaimana pokok-pokok yang lain. Kalau pokok lain tu dia akan cakap, oh belakang aku ni ada Yahudi, datang sini bunuh orang Yahudi ni. Tapi kalau pokok gharqat itu, kata Nabi, dia tidak akan memberitahu bahawa di belakangnya terdapatnya orang Yahudi. Itu sebabnya Yahudi, tuan-tuan, mereka menanam pokok gharqat ni dengan banyak sekali lah. Mereka tanam banyak-banyak, supaya besok nanti senang mereka nak sembunyi. Sebenarnya mereka pun tahu juga perkara ni. Mereka pun tahu juga tentang peristiwa bahawa mereka nanti akan dibunuh pada hari zaman nanti oleh orang-orang Islam. Baik, kemudian hadis ni, tuan-tuan, menjanjikan kemenangan yang sangat besar kepada kaum muslimin di dalam memerangi orang Yahudi.
Walaupun Yahudi merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan juga menyesatkan umat Islam tuan-tuan, namun akhirnya orang Yahudi akan binasa juga di dalam kepungan umat Islam. Mereka akhirnya besok akan mati jugalah, akan dibunuh. Semua orang Yahudi akan dibunuh, begitu juga orang Nasrani pun akan dibunuh, kecuali yang masuk Islam di kalangan mereka, maka dia akan selamat daripada pembunuhan tersebut. Selain daripada dibunuh, orang kafir tidak boleh menghirup nafas Nabi Isa. Apabila mereka menghirup ataupun terhirup nafas Nabi Isa, lalu mereka akan mati. Bila terhidulah, terhidu nafas Nabi Isa. Masya-Allah tuan-tuan. Baik. Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, la yahilul kafiri yajidu riha nafsihi illa mata wa nafsuhu yantahi haisu yantahi tarfuh rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-2937 dalam bab fitan ataupun bab fitnah wa asyratu sa'ah, dan juga tanda-tanda kiamat. Maksudnya tuan-tuan, orang kafir tak dapat menghirup angin daripada hembusan Nabi Isa, kerana kalau terhirup maka dia akan mati. Sedangkan Nabi Isa, napasnya tadi boleh dirasakan sejauh mata memandang. Masya-Allah. Napasnya boleh dirasakan sejauh mata memandang. Napas saja. Tak tahulah macam mana napas dia. Wangi ke tak wangi tak tahulah kan. Nabi takkanlah busuklah napas Kalau napas kita mungkinlah. Kita makan macam-macam. Joring ada, kodeh ada, potai ada, cincaluk ada, budu ada. Apa lagi? Isap rokok lagi kan? Bagi isap rokok lah kan. Dia akan mengeluarkan bau tak elok kan. Makan durian, tu pun satu juga tu. Tengah sembahyang makan durian. Ataupun sebelum sembahyang makan durian kan. Tengah sembahyang bau durian. Habis satu saf tu bau durian je. Lepas tu siap terkentut sekali. Baguslah tu. Dah satu masjid bau durian. Baik. Akhirnya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata, wa inna min ahlil kitab wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun daripada kalangan daripada golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani kecuali dia akan beriman dengan Nabi Isa AS sebelum kematiannya nanti. Sebelum kematiannya ni. Maknanya ada kalau mereka nanti akan beriman lah. Tapi ada juga yang akan mati, dibunuh oleh Nabi Isa dan juga Imam Mahdi bersama dengan bala-bala tentera mereka. Masya Allah. Okey, habislah tuan-tuan. Kalau nak kirakan ada lagi ni, banyak lagi ni, tapi sampai situlah tentang Dajjal dulu. InsyaAllah akan datang kita masuk bab lain tak? Pembahasan lain. Boleh? Ada soalan? Ada? Tak ada? Campur lah. Arab ada, yang bukan Arab ada. Orang-orang yang beriman lah. Siapa yang termasuk dalam kumpulan orang beriman, mereka akan ikut kepada Imam Mahdi, dan juga bala tentera Imam Mahdi. Cuma yang lebih banyak kepada ikut kepada Dajjal itu ialah orang-orang Yahudi. Macam tu. Dia banyak ikut. Nasrani ada juga, tapi banyak Yahudi lah. Orang kafir dan sebagainya. Baik, habis Cukup? Okey, insya-Allah cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fata ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahal ta'rifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain mustajab laha ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum. Boleh tahan sejuk boleh tahan sejuk Kalau yang sekarang tak isinya sudah cukup.